السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bagi memulakan kuliah pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak syukur dan pujinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat dan juga anugerah yang banyak tidak terhingga banyaknya. Sama ada dengan nikmat hidup, kita masih lagi mengecap nikmat hidup, merasai kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang ramai juga. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat sihat. Allah taala kurniakan kepada kita nikmat kesenangan, nikmat kekayaan, nikmat keselesaan dan sebagainya, untuk sama-sama kita memperabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih ramai lagi manusia-manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai nikmat anugerah yang tidak terhingga banyaknya, tetapi mereka itu tidak mampu sekali-kali untuk sama-sama memperabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali dengan sebab lemahnya iman mereka, atau dengan sebab kelalaian ataupun kelekaan mereka. Na'udzubillahi min zalik, thumma na'udzubillah. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat hadirin di jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Kita sekarang berada di bulan Rejab, di awal bulan Rejab, yang tak lama lagi kita akan memasuki bulan Syaban. Seterusnya kita akan menjalankan ibadat puasa pada bulan Ramadan nanti. Kira mari Rejab tak sampai sebulan dah, Syaban sebulan lebih lagi lah, hampir 2 bulan. Jadi ala kulli halnya, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersempena bulan yang diberkati Allah taala ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri nikmat, beri kekuatan iman, sihat tubuh badan, dan juga Allah Subhanahu wa taala buka peluang kepada kita untuk sama-sama kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap kitanya pada tahun ni Allah taala beri peluang pakak boleh mari Jumaat, boleh mari tarawih di masjid belaka. Doalah banyak-banyak, hamba sentiasa berdoa, sentiasa tuai-tuai berdoalah di rumah ataupun sebagainya, supaya kita ni dibuka pintu masjid seluas-luasnya sebagaimana ni selagi 2 ni boleh mari sembahyang ni. Dan hingga sampai ke Ramadan dan seterusnya lah. Harap-harap boleh mari. Kalau sepuluh baru ni kat duka cerita lah, tak berapa ramai boleh mari. Gile-gile, Jumaat pun gile-gile. Jumaat pun lagu tu juga. Ni alhamdulillah
pihak yang berwajib membenarkan kepada kita untuk sama-sama kita memenuhilah, untuk sama-sama kita menghadirkan diri semampu yang boleh. Hamba mengharap sentiasa berdoa agar kita diberi kekuatan iman, diberi kekuatan fizikal tubuh badan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang mungkin, semaksimal yang boleh untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hamba pada malam ni memulakan kuliah hamba lah di Masjid Ibrahim ini 2-3 bulan dah. Mari bertugas jadi tak kebetulan. Jadi tak kebetulan bertibanya alhamdulillah pada malam ni ditakdirkan oleh Allah Taala kira mengikut giliran jadual susul atau pengkuliah kita. Jadi hamba dak tengok juga, hamba kata nak kuliah bab gapo ada cara fiqh ada dah, tauhid ada dah, tafsir ada dah. Nah, kitab pondok pun ada, hak Arab, Jawi pun ada dan sebagainya. Jadi yang budak tengok-tengok mula tu nak letak yuk kitab Jawi hak kecil-kecil. Jadi dak tengok kitab Jawi cara kau fiqh biasanya gitulah hak mudah-mudah yang hamba ni. Cara kau sembahyang, cara kau amal ibadat. Hambanya hak tinggi-tinggi tu ikut kalah tak pandai juga hambanya. Hak kecil-kecil, hak rendah-rendah asah-asah boleh lah kau hamba ni. Jadi dia tengok tu hadis ada dah juga seorang. Bab di kita hadis 40 tu. Hadis 40 tu tapi sebulan sekali dia. Jadi yang boleh tengok, jadi yang pernah duk baca, duk muzakarah juga, jadi yang pilih kitab Mustifah hadis lah pada malam ni. Hadis ahkam. Ada disebutlah hadis ahkam ni berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan ibadat macam-macam lah. Disusun oleh Jabatan Perdana Menteri juga, dikeluarkan percetakan oleh diterbitkan oleh bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Jadi kalau tuan-tuan pernah beli, pernah baca, boleh bawa lah kita pakai. Semua kita pakai tadah di sini. Jadi kita tidak menyediakan kitab, mungkin barangkali tuan-tuan pernah mengaji atau pernah dengar di mana-mana tempat lain. Jadi yang mau pilih kitab Mustifah hadis lah sebagai kitab pilihan untuk sama-sama kita muzakarah pada setiap minggu, setiap bulan giliran hamba, iaitu pada hari Rabu malam Khamis sekali sebulan minggu ketiga. Jadi ala kulli halnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai muqaddimah pada malam ni kita akan baca hadis yang pertama dalam bab yang pertama. Tajuk dalam bab yang pertama, sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Hadis yang pertama an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihtamarrat 'aynahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa masakum wa yaqulu bu'ithtu wa ana was-sa'atu kahatayn wa yaqrinu baina isbi'aihi as-sabbabati al-wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah thumma yaqulu ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dinan aw daya'an fa ilayya wa alayya, rawahu Muslim wa ghairuh. Hadis yang pertama daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpidato, apabila berkhutbah, apabila dia bercakap, merah nyala matanya, lantang suaranya,
dan bersenangan dan bersangatan marahnya, sehingga seolah-olah baginda seorang pemberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera tentang kedatangan musuh, dengan katanya bahawa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi hari dan mungkin pada waktu petang. Serta baginda bersabda, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti mana dua jari ini. Lalu baginda menyatukan kedua jari tangannya, yakni jari telunjuk dan jari tengahnya, isyarat gini. Serta baginda bersabda lagi, ketahuilah selain dari itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Nabi. Dan sebaliknya, sejahat-jahat perkara ialah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama, sedang tiap-tiap perkara baharu yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kemudian baginda bersabda lagi, aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih dari ia menolong dirinya sendiri. Sesiapa yang meninggalkan harta benda, maka itu adalah untuk warisnya, dan sesiapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepada aku menjaganya, dan akulah yang menanggung hutangnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mendengar sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, statusnya hadis sahih. Keterangan hadis. Hadis yang pertama ini mengandungi tentang, pertamanya, gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dia berpidato. Tiap-tiap ghalibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengajarlah kita bahasa, apabila dia berkhutbah, apabila dia berayak sesuatu kepada para sahabat, dia tidak berayak hal keadaan main-main dak lah, kerana barang yang dia nak sapa ni ialah dengan bersungguh, dengan semangat, yang menyebabkan kesungguhan dia mengajar, dia menyapa itu seolah-olah menggambarkan nampak bersungguh dia tu, sehingga siapa kau meruh. Oleh kerana sifat tubuh raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Disebutlah kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah oleh Ibn Tirmizi radhiyallahu anhu tu, dia kata putih kemerah-merahan. Jadi orang putih comel bila dia berkecek tinggi suara sikit sani, jadi mana kata nak merah-merah muka dia, wajah dia. Bukan kata bekeng, tetapi sifat bersungguh, tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu itulah masa dia berpidato, berkhutbah dan sebagainya. Yang kedua, masa baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat berlaku dan saat berlakunya kiamat, yakni masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita 1400 tahun lebih dah. Nah, waktu Nabi diutus dibangkit, sewaktu Nabi berayak. Hadis ni tu dia mengisyaratkan iaitu kehidupan dunia dengan kiamat dekat dah kita ni, dia kata. Lalu mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Dia mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah, erti dekat. Kalulah jari telunjuk dengan jari keliki, kita kata diselangi 2 putung jari, jauh kat dah lagi, kita kata. Isyarat dekat, hampir dah. Jadi dah 1000 tahun dah sekarang jarak wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali saat masa kiamat tu hampir dekat lagi dengan kita sekarang ni. Walaupun tarikh kiamat tak ada siapa tahu, salah satu daripada kerahsiaan Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada siapa tahu bilakah berlakunya kiamat itu. Walaupun begitu, menjadi kewajipan bagi kita setiap orang yang beriman, orang Islam, meyakini dan percaya dalam i'tiqad kita bahawasanya hari kiamat itu pasti. Oleh kerana demikian, kita meyakini bahawa hari kiamat itu pasti, maka perlu kita mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh, iaitu dengan bekalan-bekalan amal yang baik semasa kita nak menuju ke hari akhirat. Dikatakan hari pembalasan, hari berlakunya sa'ah, banyak nama dia. Yaumus sa'ah ni dibangsakan kepada cepat sangat berlakunya kiamat itu, pantas. Hari kiamat dipanggil juga hari pembalasan, yaumul jaza' ialah juga yaumul hisab, hari perhitungan juga dikira, dan lain-lain lagi nama bagi kiamat. Ala kulli halnya wajib kita meyakinkan, dan salah satu daripada rukun iman perkara wajib kita kena beriman dan wajib kita percaya tentang hari kiamat, hari pembalasan ataupun hari akhirat. Maka di sanalah hari yang kekal, negeri yang kekal bagi kita. Maka bergantung kepada amalan kita masing-masing. Kalau banyaknya bekalan amal soleh kita, nescaya bahagialah kita. Sebaliknya kalau kurangnya amalan baik kita, nescaya duka citalah kita dengan azab dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan bagai-bagai lagi tentang janji-janji itu. Dan yang ketiganya tentang hadis yang kita baca tadi, kitab Allah ialah sebenar-benar perkataan, dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik jalan pimpinan. Kita sedia maklum Al-Quranul Karim ialah salah satu daripada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Quran yang berada di tangan kita sekalian umat Islam pada hari ini. Sebagaimana kitab 104 buah diturunkan ke semua, wajib kita kena tahu, wajib kita salah satu daripada kesempurnaan iman kita, kita kena tahu, mengiman dan yakin 104 buah Allah Ta'ala turunkan kitab. Manakala 100 lagi tu dikira sebagai suhuf, artinya kecil ataupun lebaran-lebaran, helaian-helaian. Manakala 4 buah yang besar. Kitab datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Manakala kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da khilaf pula, kata setengah 1,900 ayat tentang Al-Quran. Ada angka lain lagi, angka yang hak muktamad lah, tidak 1,960 ayat. Ambo terlupa berapa dah bilangan dia tu. Jadi ala kulihannya 30 juzuk sebutir Quran tu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan pedoman dan panduan bagi kita umat Islam seluruhnya. Jadi dalam Al-Quranul Karim sebuah ni, kesemua terkandung dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala waktu turunkan kepada kita semua umat Islam ni atas muka dunia ni, wajib kita beriman dia segala peraturan hidup, hukum hakim terdapat dalam Al-Quran dah. Maka ulama bagi pula sekiannya bahagian hukumnya, bahagian cakap halal haramnya, ceritanya, kisah-kisah perumpamaannya, teladan, termasuk nasakh dan nasuhnya. Ada juga ulama berpendapat, dia kata halal 1000, hukum tentang halal 1000, tentang haram ada 1000, misal dan juga perumpamaan 1000, kisah-kisah bagi umat yang terdahulu 1000, dan perbandingan dan perumpamaan contoh-contoh ada 1000, suruhan dan juga larangan ada 1000, halal dan haram ada 900, 90 doa, dan daripadanya nasakh dan mansukh.
ayat-ayat Al-Quran. Jadi waktu atas pendapat kata 1960 ayat lah, maka angka lain pula demikiannya juga. Maka ala kulihannya bagi kita wajib kita kena beriman dan percaya, dan kita kena ikut dengan ajaran Al-Quranul Karim sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai paduan bagi kita. Manakala kitab-kitab yang terdahulu, maka setelah mana turunnya Al-Quran, kata ulama, kitab-kitab yang terdahulu tidak lagi menjadi kewajipan bagi kita untuk kita pakai guna. Sebab itu sebahagian daripada agama-agama lain dia pakai lagi kitab yang terdahulu, lalu diubah pula sebagaimana kitab Bible dan sebagainya tu diubah hak asal tak tahu mana dah. Maka Al-Quranul Karim yang ada di tangan kita hak asal lagi, tak ada siapa-siapa boleh ubah dan tidak ada siapa-siapa boleh beki. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu. Adalah hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala nak pelihara, nak jaga kemuliaan dan kehormatan Al-Quran sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Tuhan jaga Al-Quran itu daripada diubah, daripada dibeki dan sebagainya. Tuhan pelihara hingga sampai hari ini Al-Quran tulalah yang kita saksi, yang kita lihat pada hari ini. Al-Quran itulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangan kita umat Islam pada hari ini. Begitu dengan hadis-hadis. Hadis-hadis yang, maka antara hadis yang kita nak pelajari ini himpunan daripada hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir. Kalau sebagaimana dari sudut hadis pula, dia adalah bahagian-bahagian, ada hadis mutawatir, dia ada hadis sahih. Nah, ada bahagian hadis apa nama ni hasan, ada hadis dhaif. Bahagian-bahagian hadis sebagaimana kita pernah dengar, maka ulama-ulama dia mengkelaskan hadis-hadis ini berdasarkan perawi hadis, kelas-kelas hadis pula. Jadi kadang-kadang kita mutaakhir ini orang duk badah, duk tika, kadang-kadang hadis kita duk amal, hadis yang tersebar yang kita dengar disebut oleh ustaz, disebut oleh ulama dalam kitab dan sebagainya, orang pertika hadis ni hadis dhaif, hadis ni hadis palsu dan sebagainya, yang mengkategorikan hadis ni ulama. Sebab sebenarnya ulama buat dah sebagai paduan bagi kita kategori hadis ni sebagaimana hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Sittah tu, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abi Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Hak ni dia panggil Sunan Sittah, hadis-hadis sahih, pun hadis hak sahih lah, hadis yang mutawatir. Kemudian ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, mana kata sebahagian daripada ulama, ada yang kategori dia tu tidak mencukupi syarat-syarat hadis itu, menyebabkan hadis tidak sahih, berdasarkan kepada susunan daripada ulama-ulama, orang bahagian orang yang pakar ahli hadis. Mereka itu dapat mengkelaskan hadis-hadis dan mengenalkan hadis-hadis itu sebagai hadis-hadis yang tidak sahih, seumpama hadis dhaif dan sebagainya. Jadi salah satu daripada hadis sahih kita dengar pada malam hadis yang pertama dari kitab kita ni, iaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim, kelas dia sebagai hadis sahih. Ini merupakan salah satu daripada pimpinan yang perlu kita rujuk dan dijadikan panduan dalam agama kita. Dan juga hadis sahih ini boleh kita buat berhujjah atas sesuatu hukum. Dan yang keempat, perkara yang keempat kata dia, perkara yang baharu yang diada-adakan dalam agama adalah seburuk-buruk perkara. Maksud perkara baru ni perkara yang tidak ada asas dalam agama, bukan daripada ajaran agama. Nabi tidak sebut, dalam Quran pun tidak ada, ijma' ulama pun tidak, qiyas ulama pun tidak. Sebab tu sumber perundangan bagi kita orang Islam dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, masadirut tashri' Al-Quranul Karim, hadis Nabi, ijma' ulama, qiyasul ulama.
Hak tertingginya Quran. Kemudian hadis. Ada sebahagian orang pakai Quran saja, hadis dia tolak, seumpama Kasih Ahmad. Al-Quran dia pakai, hadis tak percaya dia tolak, itu Kasih Ahmad. Penuh juga. Ada sebahagian orang itu Quran dia pakai, hadis dia pakai, ijma' ulama tak si. Qiyas ulama tak si juga. Kerana hak kuatnya dua ni je, menyebabkan celaru kita panggil. Maka bagi kita orang awam, bagi kita generasi mutaakhir ini, oleh kerana kita tidak menjadi tidak alim, tidak ahli sangat tentang ilmu agama, lebih-lebih lagi tidak ahli sangat tentang memahami nas Quran dan hadis, maka kita kena pakai ulama. Apa yang disepakati oleh para ulama, benda-benda yang tidak terdapat dalam Quran, benda-benda yang tak ada dalam hadis, maka disepakati oleh para ulama, kita tunggu ulama. Begitu dengan kiasul ulama, benda-benda yang dikiaskan oleh ulama, maka kita pakai. Dia termasuk dalam kata sumber perundangan hukum yang boleh kita ikuti dan kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Tu maka pak perkara asalilah sebagai rujukan kita. Tu bukan setakat Quran, bukan setakat hadis, bahkan kita ambil kira ijma' ulama dan juga qiyasul ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan yang kelima, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang mukmin. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan mana? Keadaan Nabi dengan orang-orang mukmin, umat-umat dia ni. Dia memperingatkan kepada kita bahawasanya kita ni hampir. Keadaan kita ni hampir dah dengan kiamat. Masa tu dia sebut dekat dah, lebih-lebih lagi 1000 tahun dah Nabi meninggalkan kita, telah wafat pergi meninggalkan kita. Maka kita ni boleh dikatakan umat yang berada di penghujung zaman dah. Umat mutaakhirin, umat akhir zaman dah. Jadi maka kita oleh kerana kita jauh dengan Nabi, kehidupan Nabi, jauh dengan kehidupan para sahabat, maka lebih tentu sekali kita menjadikan Al-Quran, hadis Nabi, ijma' ulama, qiyasul ulama lah sebagai tempat rujukan bagi kita. Kalau seandainya benda yang terdapat dalam Quran, turu Al-Quran. Yang tak terdapat dalam Quran, rujuk kepada hadis Nabi. Tak terdapat dalam hadis Nabi, maka rujuklah kepada alim ulama dan juga qiyasul ulama, tempat rujukan kita. Maka insya-Allah kita tidak akan sesat dan kita tidak akan lari daripada agama yang sebenar sebagai panduan dan ikutan bagi kita umat Islam pada hari ini. Oleh kerana masuk ibadah, kita tak ada masuk pada huraian hadis. Huraian hadis, insya-Allah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Oleh kerana kita mesti PKP ini akan masuk kepada PKPB sikit lagi sebagai SOP-nya. Apabila masuk waktu, khas lalu, tak boleh panjang lebih sikit lah. Jadi ala kuliahnya kita mendengar hadis pada malam ini, mudah-mudahan sebagai kita jadikan paduan bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum